Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyul qayyum alladhi la yamut wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada malam yang mulia di bulan yang berbahagia ini kita dapat sama-sama dalam majlis yang kelima dalam membacakan maulid yang ditulis oleh Sayyid Imam Ja'far Al-Barzanji radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqira'atih. Tadi kita sampai kepada perenggan yang ke-10, iaitu kisah Nabi SAW keluar berniaga dan bertemu dengan salah seorang pendeta yang bernama Bahira. Jadi Imam Barzanji berkata, walamma, dan tak kala balagha sampai Nabi Muhammad SAW isnatai asyrata sanah, 12 tahun daripada umur baginda SAW, rahala, bermusafir, bihi, dengan baginda SAW, ammuhu, pakciknya Abu Talib, ilal bilad syamiyah, kepada negara Syam. Jadi dinyatakan dalam syarah, apabila Abu Talib sudah bersedia untuk keluar pergi berniaga tersebut, Nabi SAW memegang baju Abu Talib kerana ingin pergi bersama-sama dengan dia. Maka Abu Talib berasa amat belas kasihan dan dia bersumpah, dia kata, demi Allah, aku akan keluar bersama-sama dengannya dan aku tidak akan berpisah lagi dengannya dan dia tidak akan berpisah denganku selama-lamanya. Dan dalam satu riwayat yang lain, semasa Abu Talib ingin keluar, maka Nabi Muhammad SAW memegang tali unta tunggangan Abu Talib tersebut. Lalu Nabi berkata, wahai pakcikku, kepada siapa kamu ingin meninggalkan aku? Tiada bapa bagiku dan tiada ibu bagiku. Jadi dalam Imam Barzanji berkata, Abu Talib bermusafir bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ilal bilad syamiyah, kepada negara Syam. Jadi lafaz Syam apabila dinyatakan dalam kitab-kitab ulama terdahulu, dia merujuk kepada Syria yang berada pada hari ini, dan begitu juga Lebanon, Jordan, Palestin. Dan termasuk dengan Palestin termasuklah tebih barat, Gaza, dan negara yang telah tanah yang dirampas oleh Israel. Dan juga beberapa kawasan yang sekarang ini berada di dalam negara Turki, seperti bahagian Liwak Iskandarun, dan salah satu kawasan yang dinamakan satu masa dahulu sebagai Filiqiyah. Dia merupakan salah satu negara Armenia. Dan begitu juga di bahagian selatan Turki sampai kepada Bukit Tortus, Banjaran Tortus tadi. Jadi itu semua ialah kawasan-kawasan yang satu masa dulu diistilahkan sebagai Syam. Dan apabila Abu Talib telah sampai dengan Nabi Muhammad kepada di awal Syam tadi, wa'arafahu rahib, jadi mengenal akan baginda sallallahu alaihi wasallam ar-rahib. Jadi lafaz rahib ni bermaksud orang yang beribadat mengikut agama Nabi Isa alaihissalam. Dan rahib tersebut bernama ataupun dipanggil sebagai Bahira, bima, dengan sebab perkara, hasahu, yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, min wasfin nubuwati, daripada sifat-sifat kenabian, wa hawahu, dan Nabi membawa mengandungi perkara tersebut. Jadi sekarang ini dia merujuk kepada satu kisah bertemu dengan salah seorang pendeta yang bernama Bahira. Jadi lafaz Bahira ni dia ialah bahasa Syriani yang bermaksud orang yang diuji dan orang yang dipilih daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bahira ni dia salah seorang yang mengikut agama Nasrani, yang ajaran tersebut dikembangkan oleh salah seorang pendeta yang bernama Arius, yang meninggal dunia pada tahun 256 Masihi. Maksudnya dia ialah salah seorang
yang mengekalkan ajaran sebenar Nabi Isa alaihissalam, iaitu Arius tadi. Jadi Arius ni menurunkan ilmu ni sampai kepada Bahira yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggan mengatakan Tuhan tadi tiga dan mereka tidak mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Mereka beriktikad dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah riwayat mengatakan disebabkan Bahira tadi, dia memperjuangkan ajaran Nabi Isa yang diwarisi daripada Arius tadi, maka dia tadi dihalau daripada kanisah besar yang berada di bumi Syam. Kemudian dia tadi pergi ke Tur Sainam dan akhir sekali dia tadi menyembunyikan dirinya di salah sebuah tempat ibadat yang berada di Busra sehingga dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan diriwayatkan juga bahawa salah seorang daripada pemerintah negara Rom, iaitu Konstantin, yang meninggal dunia pada tahun 337 Masihi. Dia juga salah seorang daripada orang yang mengikut ajaran Nabi Isa yang sebenar yang dibawa oleh Arius. Jadi nama pendeta yang bertemu dengan Nabi Muhammad ni dia digelar sebagai Bahira dan namanya setengah riwayat mengatakan ialah Jarjis ataupun Sarjis. Dan dia tadi dikurniakan kepadanya ataupun dia memiliki ilmu yang diwarisi daripada Nabi Isa alaihissalam dan dia dah kemuncak ilmu tersebut berada padanya. Dan dalam syarah menyatakan bahawa Bahira dia asalnya salah seorang daripada pendeta Yahudi. Kemudian akhir sekali dia tadi memeluk agama mengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam sebagaimana berlaku kepada Waraqah bin Naufal. Dan Imam Suddi menyatakan bahawa didengar satu suara sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW menyeru di langit bahawa sesungguhnya manusia yang paling baik di bumi pada masa itu ialah 3 orang. Pertama ialah Rabab ibn Bara'. Dia salah seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang diutuskan di Bahrain. Dan yang kedua yang dinyatakan oleh suara tersebut ialah Al-Bahira wa Bahira Rahib. Maksudnya Bahira yang sedang kita bincangkan sekarang ni, yang dia tadi berada di Syam. Dan yang terakhir sekali diistilahkan sebagai Al-Muntazar, orang yang ditunggu-tunggu iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semasa suara tadi datang, maksudnya didengar oleh Rabab ibn Al-Bara' tadi, dia berkata sadaqa fi maqal, benarlah suara tersebut pada apa yang dinyatakan. Jadi sekarang ni apabila kita membaca kisah tentang Bahira, dia adalah salah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di zaman tersebut. Jadi dengan keberkatan, dengan amalan, dengan keikhlasannya, maka Allah mengurniakan kepadanya bertemu dengan Sayyidul Khalqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyatakan dalam Sirah Al-Halabiyah, maksudnya perjalanan Abu Talib bersama-sama dengan baginda ke Syam. Dinyatakan semasa dalam perjalanan tadi, mereka melintas kepada salah sebuah daripada tempat ibadat orang Masihi. Jadi ataupun pendeta tadi yang berada tu dia bertanya, siapakah anak ini di sisi kamu? Maka Abu Talib berkata, dia ialah anakku. Maka pendeta tadi berkata, tidak sepatutnya dia tadi ialah anak kamu, kan? Tidak sepatutnya dia ni mempunyai bapa yang masih hidup. Sekiranya orang ni ialah dia dengan segala sifat-sifat yang dilihat kepada Nabi, maka dia kata dia ialah Nabi yang ditunggu-tunggu pada akhir zaman. Dan antara sifat Nabi yang dinyatakan dalam kitab-kitab terdahulu ialah bapanya meninggal dunia pada ketika ibunya sedang mengandungkannya. Dan diriwayatkan juga bahawa ibunya meninggal dunia ketika Nabi tersebut masih lagi kecil. Tadi Abu Talib bertanya kepada tuan gereja tadi ataupun tuan ibadat tadi, rumah ibadat tadi, apakah ini maksudkan dengan Nabi? Maka dia kata Nabi tadi ialah orang yang membawa perkhabaran daripada langit dan menyampaikannya kepada ahli bumi. Kemudian itu ialah gereja pertama yang mereka lintas. Kemudian sampai pula pada gereja yang kedua. Apabila sampai yang gereja kedua, maka tuan ataupun padri yang berada dalam gereja tadi pun bertanya juga, siapakah budak ini di sisi kamu? Maka Abu Talib berkata, dia adalah anakku. Maka pendeta tadi berkata, tidak sepatutnya dia adalah anak kamu dan tidak sepatutnya dia mempunyai bapa yang masih lagi hidup. Jadi Abu Talib berkata, kenapa pula sedemikian? Dia kata, kerana aku melihat wajah ni ialah wajah Nabi dan aku melihat mata ni ialah mata Nabi dan dialah manusia yang akan dibangkitkan kepada umat yang terakhir ini. Dan kemudian dia menceritakan tentang alamat sebagaimana kita telah nyatakan tadi. Dan yang terakhir sekali itu yang gereja yang kedua yang dilintasi, dan ketiga barulah sampai kepada tempat ibadat yang diduduki oleh Al-Bahira yang sedang kita bincangkan dalam Maulid Barzanji ni. Jadi dinyatakan dalam syarah bahawa rombongan-rombongan dagang Quraisy selalu melintas di sebelah gereja Bahira tadi. Tetapi Bahira tidak bercakap dengan mereka. Sehinggalah pada tahun tersebut, Bahira membuat makanan yang amat banyak. Dan sebelum dia menjemput makan tadi, dia telah melihat rombongan Nabi Muhammad SAW tadi daripada jauh. Dan apabila dia melihat rombongan tersebut, dia dapat melihat awan melindungi rombongan tersebut. Jadi apabila mereka tadi turun
rombongan itu turun di bawah satu pokok, maka dilihat awan tadi kekal memayungi pokok tersebut. Jadi apabila ahli rombongan yang lain duduk di bawah pokok tadi, maka pokok tadi kan akan ranting-ranting akan bergerak memayungi Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila Bahira melihat keadaan tersebut, maka dia menghantar satu utusan kepada rombongan Quraisy tadi. Dia kata, aku telah menyediakan makanan kepada kamu, wahai Quraisy, dan aku amat gembira sekiranya kamu hadir keseluruhan kamu, sama ada yang tua, muda, hamba ataupun orang yang merdeka. Jadi salah seorang daripada rombongan tadi berkata, wahai Bahira, sesungguhnya kamu hari ini agak pelik. Dia kata, selama ni kami melintas di sini, kamu tak pernah menyediakan kami makanan. Mengapakah hari ini kamu menyediakan kepada kami makanan? Maka Bahira berkata, kamu benar kan, sesungguhnya sebelumnya aku tak pernah menjemput kamu, tetapi hari ini kamu ialah tetamu, dan aku ingin untuk memuliakan kamu dan menyediakan kepada kamu makanan. Jadi apabila semua rombongan Quraisy tadi dah datang masuk untuk makan, maka Nabi Muhammad SAW dia ditinggalkan di kawasan, ditinggalkan di luar kerana dia tadi amat muda kan, maksudnya umur dalam 12 tahun. Jadi yang orang dewasa saja yang masuk ke dalam. Jadi apabila Bahira memandang seorang demi seorang yang masuk untuk makan tadi, dia kata dia tidak melihat sifat kenabian yang dia fahami daripada ilmu yang ada padanya, maka dia pun bertanya. Jadi apabila dia melihat di luar, dia melihat awan tadi masih kekal berada di luar gerejanya. Jadi dia bertanya, wahai Quraisy, dia kata, adakah orang yang masih belum lagi menghadiri hidanganku ini? Maka mereka berkata, ya, kan masih ada seorang, iaitu seorang pemuda. Dia ialah yang paling muda dari kalangan kami. Jadi Bahira berkata, jangan buat sedemikian. Baru dia masuk, kan, biarlah dia hadir bersama-sama kita. Amat tidak baik, kan, seseorang, ada salah seorang daripada kamu tidak menghadiri makanan bersama-sama kami. Jadi salah seorang daripada Quraisy dia berkata, bahkan dia yang tidak hadir itu, dia ialah salah seorang yang paling mulia nasabnya. Dia ialah anak saudara kepada lelaki ini, maksudnya dia merujuk kepada Abu Talib. Jadi kemudian dihantar salah seorang utusan untuk membawa Nabi Muhammad SAW untuk makan bersama-sama dengan mereka. Jadi apabila orang yang keluar tadi pergi memanggil Nabi Muhammad, maka awan berterusan memayungi Nabi Muhammad SAW. Jadi Bahira memandang kan, dengan bersungguh-sungguh, dan dia juga memandang kepada semua tanda-tanda yang berada pada badan baginda SAW. Jadi apabila semua orang dah selesai makan dan mereka tadi keluar berehat, maka Bahira pun pergi kepada Nabi Muhammad SAW yang berumur 12 tahun tadi. Kemudian dia bertanya, aku bertanya dengan kamu dengan nama Tuhan Lat dan Uzza, melainkan kamu mesti memberitahu kepadaku tentang apa yang akan aku tanyakan kepada kamu. Jadi apabila Nabi Muhammad mendengar nama Lat dan Uzza, maka Nabi berkata, jangan sekali-kali kamu bertanya kepadaku dengan nama Lat dan Uzza, sesungguhnya aku amat benci. Tiada ada benda yang aku benci melebihi daripada kedua-duanya. Jadi setengah ulama mengatakan, Bahira dia menyebut nama Lat dan Uzza tadi untuk menguji Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia mengetahui bahawa itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya yang berhak disembah. Jadi Bahira berkata, demi Allah, hendaklah kamu menyatakan, menjawab kepadaku semua soalan yang akan aku tanyakan. Maka Nabi berkata, tanyalah apa yang ingin kamu tanya. Maka Bahira bertanya tentang beberapa perkara, tentang tidurnya, tentang keadaannya, dan semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan kesemua jawapan Nabi tadi bertepatan dengan maklumat yang ada di sisi Bahira tentang Nabi akhir zaman yang akan diutuskan. Kemudian Bahira tadi membuka bahagian belakang Nabi Muhammad dan dia tadi melihat tanda kenabian di atas tempat yang sebagaimana dinyatakan dalam kitab-kitab mereka. Kemudian Bahira mencium belakang badan Nabi Muhammad, tempat yang berada khatam Nabi Muhammad SAW. Kemudian Quraisy berkata, yang melihat Nabi Muhammad tadi dimuliakan oleh Bahira, dia berkata sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi padri ini. Kemudian apabila Bahira dah selesai melihat keadaan Nabi Muhammad, dia datang kepada Abu Talib, dia bertanya, siapakah budak ini di sisi kamu? Maka Abu Talib berkata, dia ialah anakku. Maka Bahira berkata, dia bukan anak kamu, kerana tak sepatutnya bagi orang ini, tidak sepatutnya bagi pemuda ini dia mempunyai bapa yang masih lagi hidup. Kemudian barulah Abu Talib mengaku bahawa dia bukan anakku, bahkan dia ialah anak saudaraku. Jadi ditanya, apakah, di manakah bapanya? Maka Abu Talib berkata, bapanya telah mati, telah meninggal dunia semasa ibunya mengandungkannya. Maka Bahira berkata, sadaqta, benarlah kamu. Kemudian Bahira bertanya lagi, di manakah ibunya? Jadi Abu Talib berkata, dia juga telah meninggal dunia.
Maka Bahira berkata, benarlah kamu. Kemudian Bahira berkata, hendaklah kamu tadi membawa anak saudara kamu ni pulang segera ke negara kamu dan berhati-hatilah daripada Yahudi. Dan demi Allah, dia berkata, sekiranya Yahudi melihat budak kanak-kanak ini dan mereka mengenalinya, nescaya mereka akan membuat kejahatan kepada anak saudara kamu tadi. Dia kata, begitulah sebagaimana yang kami baca dalam kitab-kitab kami dan sebagaimana yang kami riwayatkan daripada nenek moyang kami, sesungguhnya pemuda ini akan mempunyai masa depan yang amat agung dan dia akan tadi memiliki kerajaan yang amat besar. Kemudian Bahira berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu nasihat dan segeralah balik kepada negara kamu. Dan Bahira juga berkata kepada Abu Talib, adakah kamu amat menyayangi pemuda ini? Maka Abu Talib berkata, ya. Jadi dia kata, sekiranya kamu tadi menyayanginya, maka jangan sekali-kali kamu melintasi Busra ni. Kerana sekiranya kamu masuk lagi ke dalam Syam, dan sekiranya tempat yang banyak orang Yahudi, dan sekiranya mereka akan membunuh Nabi Muhammad SAW, maka baliklah kamu ke Mekah. Kemudian kita sambung perkataan Imam Barzanji. Wa qala, inni urahu sayyidal mursalin. Dan Bahira berkata sambil dia memegang tangan Nabi Muhammad SAW, dia berkata, sesungguhnya daku diperlihatkan bahawa ini pemuda yang berada di hadapanku ialah penghulu segala alam semesta dan utusan daripada Allah dan Nabi daripada Allah. Jadi Imam Barzanji berkata, waqad sajadalahu syajaru, sesungguhnya pokok-pokok telah sujud kepadanya, wal hajaru dan batu-batu, wala yasjudani illa linabiyyin, dan kedua pokok dan batu ni tidak akan sujud melainkan kepada nabiyyin awahin, maksudnya yang amat banyak bertaubat. Wa inna, dan sesungguhnya kami la najidu telah mendapati na'tahu, maksudnya Bahira berkata kami mendapati sifatnya fil kutubil qadimati, dalam kitab-kitab yang terdahulu as-samawiyah yang datang daripada langit. Wa baina katifaihi, dan di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam khatamun nubuwah, maksudnya tanda kenabian. Dan seperti dikata dalam setengah kitab, dikata seperti saiz buah apple. Tertulis di bahagian dalamnya Allah wahdahu la syarikalah, dan tertulis di bahagian luarnya, tawajjah min haitsu syi'ta fa innaka mansur, hadaplah pergilah ke mana saja yang kamu kendaki, maka sesungguhnya kamu ialah orang yang diberi bantuan. Qad ammahu an-nuru, maksudnya telah dikelilingi dengan cahaya, wa alahu, dan cahaya tadi berada di atas tanda kenabian tersebut. Wa amara, dan Bahira mengarahkan ammahu, pakcik saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, biraddihi, membawanya pulang, ila Makkah, kepada Mekah, takhawfan, kerana takut, alaihi, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ahli dinil yahudiyah, daripada ahli agama Yahudi. Faraja'a bihi, maka Abu Talib pulang, bihi, membawa Nabi Muhammad SAW, walam yujawiz, dia tidak melintasi, minasyamil muqaddas, bumi Syam yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bumi Syam yang disucikan daripada najis-najis kekufuran, kerana bumi Syam tadi adalah tempat nabi-nabi. Dan jadi maksudnya tidak melintasi Busra Syam tersebut, maksudnya sampai kepada Busra, kemudian Abu Talib patah balik membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat mengatakan bahawa Bahira berkata, hendaklah kamu menjaga betul-betul pemuda ini, jangan sekali-kali kamu membawanya ke tengah-tengah Syam, kan sesungguhnya Yahudi ialah kaum yang amat hasad dengki, dan sesungguhnya aku amat takut kan mereka tadi akan melakukan kemudaratan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhir sekali Bahira berkata, inni astaudi'uka Muhammad, sesungguhnya Allah, dia kata, wahai Allah, sesungguhnya aku menyimpan kepada kamu Nabi Muhammad SAW, summa innahu mata, kemudian diriwayatkan bahawa Bahira meninggal dunia selepas itu. Dan apabila Bahira telah memberitahu kepada Abu Talib kan bahawa sesungguhnya Yahudi tadi berancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, maka selepas daripada itu Abu Talib tidak menjadikan Nabi Muhammad tadi tidur, melainkan di antara anak-anaknya, kan, maksudnya untuk memelihara Nabi Muhammad agar tidak dikenali. Dan dalam satu riwayat yang lain menyatakan bahawa pada ketika umur Nabi Muhammad SAW 20 tahun, yang kita tengah bincang ni umurnya 12 tahun ya. Dalam satu riwayat mengatakan pada ketika umurnya 20 tahun, Nabi Muhammad SAW datang semula ke bumi Syam tadi, dan bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan pada ketika itu bertemu juga dengan Bahira. Dan setengah riwayat mengatakan dalam riwayat Ibnu Mandah, dia kata pada ketika itu Bahira bercakap dengan Sayyidina Abu Bakar, dan dinyatakan itulah salah satu sebab mengapakah Sayyidina Abu Bakar amat mempercayai dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi antara orang yang berjasa pada keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah pendeta Bahira itu sendiri.
Kemudian Imam Barzanji berkata, Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyan min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi sekarang kita masuk pada perenggan yang ke-11 yang akan membincangkan tentang perniagaan baginda sallallahu alaihi wasallam semasa dia berumur 25 tahun. Walamma, dan tak kala balagha sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan, 25 tahun, safara Nabi SAW musafir ila Busra, kepada Busra, fi tijaratin, untuk dalam satu perniagaan, di Khadijatin, kepada Khadijah. Jadi dalam syarah dinyatakan bahawa salah satu apakah Nabi tadi keluar pada umur 25 tahun membawa barang-barang Khadijah ialah kerana pakciknya iaitu Abu Talib berkata kepada Nabi Muhammad, wahai anak saudaraku, aku ialah orang yang miskin dan zaman kita ni sekarang ni ada kesusahan, kan, ada kemarau, dan dia kata aku tidak mempunyai harta yang banyak, kan, untuk aku tadi memelihara kita semua. Jadi Abu Talib berkata ini ada satu rombongan daripada bangsa, daripada Quraisy ni nak keluar untuk membawa barang dagangan. Jadi dia kata Khadijah binti Khuwailid dia biasanya menghantar lelaki-lelaki daripada bangsa Quraisy untuk membawa barang dagangannya dan untuk meniagakannya dan menjualnya. Jadi orang yang membawa barang dagangan tersebut akan mendapat pelbagai mendapat upah yang banyak. Jadi Abu Talib berkata, kalaulah kamu pergi, kamu beritahu kepadanya, nescaya Khadijah pasti akan menerima kamu dan akan mengutamakan kamu lebih daripada orang lain. Kerana kamu mempunyai sejarah dan kamu mempunyai nama yang amat baik di sisi bangsa Quraisy. Jadi Abu Talib berkata, aku amat berharap agar kamu dapat keluar tadi, walaupun aku tak suka kamu pergi ke bumi Syam tadi, kerana aku takut Yahudi yang akan membunuh kamu. Tetapi kata tak ada helah lagi dah, ataupun tak ada jalan, melainkan aku nak juga supaya kamu tadi pergi. Dan apabila setelah Abu Talib berkata sedemikian, maka keinginan Abu Talib dia sampai kepada Sayyidina Khadijah, dan Sayyidina Khadijah tadi menerima untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan tersebut. Dan Sayyidina Khadijah berkata, aku amat gemar untuk melantik kamu kerana telah sampai kepadaku berita yang kamu tadi ialah orang yang amat benar, orang yang amat abanah, dan akhlak kamu yang amat mulia. Dan aku akan memberikan kepada kamu sekali ganda daripada upah yang aku biasa berikan kepada mana-mana orang yang sebelum ini. Jadi apabila Nabi Muhammad kembali semula kepada Abu Talib dan memberitahu Khadijah bersetuju dan akan memberikan ganjaran yang lebih, maka Abu Talib berkata, inna hadza la rizqun, sesungguhnya adalah satu rezeki saqahu Allahu ilaik, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Jadi Nabi Muhammad keluar bersama-sama dengan salah seorang hamba kepada Khadijah yang bernama Maisarah, keluar kepada bumi Syam. Dan Khadijah berkata kepada Maisarah, la ta'silahu amran, jangan kamu menderhakai apa saja arahan daripada orang ini, iaitu Nabi Muhammad, wala tukhalif lahu ra'yan, dan jangan sekali-kali kamu menyalahi apa saja pendapat ataupun cadangan daripadanya. Kemudian Imam Barzanji berkata, Al-Fatiyah, maksudnya tijaratin li Khadijata Al-Fatiyah. Fatiyah ni bermaksud seorang perempuan yang amat mulia dan memelihara dirinya. Wa ma'ahu, dan bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW, ghulamuha, hamba kepada Khadijah tersebut yang bernama Maisarah. Ya khadimuhu, berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Maisarah ni ialah orang lelaki, kan, nama tu mungkin di sebelah kita ni kita gunakan untuk orang perempuan. Jadi dia berkhidmat kepada Nabi dan melaksanakan segala perkara bima anahu, apa saja dikendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi semasa umur Nabi 25 tahun keluar membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah, maka berlaku juga peristiwa yang hampir sama dengan yang berlaku semasa umur baginda 12 tahun. Jadi Imam Barzanji berkata, wa nazala, dan turun berhenti Nabi Muhammad SAW tahta syajaratin, di bawah satu pokok. Dan pokok ini maksudkan tadi adalah pokok sidr, maksudnya pokok bidara, berdekatan dengan pasar yang berada di Busra tadi. Ladal Sawma'atin, berdekatan dengan tempat ibadat Nastura, salah seorang padri yang bernama Nastura, yang dia salah seorang pendeta kepada agama Nasrani. Fa'arafahu, jadi Nastura tadi memandang kepada Nabi, dia kata dia mengenal Nabi Muhammad SAW, kerana ataupun tak kala mala cenderung ilaihi kepada Nabi Muhammad SAW, zilluha, bayangan pokok tersebut, al-warif, yang amat luas, yang lebar. Maksud pokok tadi pun memayungkan Nabi Muhammad SAW, wa awahu, dan menutup baginda SAW daripada kepanasan matahari. Dan apabila
rahib tadi yang bernama Nastura tadi, dia sememangnya mengenali Maisarah kerana Maisarah selalu berulang-alik. Jadi dia kata, wahai Maisarah, siapakah orang yang duduk di bawah pokok ini? Maka Maisarah berkata, dia adalah seorang pemuda daripada Quraisy, daripada ahli tanah haram. Jadi Nastura berkata, sesungguhnya tidak pernah dan tidak akan duduk ataupun turun di bawah pokok ini selama-lamanya melainkan orang tersebut ialah Nabi. Maksudnya dalam satu riwayat, semasa Nabi Muhammad turun di bawah pokok tersebut, pokok tadi sememangnya ialah pokok yang kering, pokok yang telah mati. Apabila Nabi Muhammad SAW duduk di bawah pokok tersebut, serta-merta pokok tadi hidup semula, kan daunnya semula menjadi hijau dan semua buah-buahnya serta-merta. Dan semua pokok tadi itu memayungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Barzanji berkata, Dhu sifatin, maksudnya melainkan tidak akan duduk di bawah pokok ni melainkan Nabi yang mempunyai sifat naqiyatin, yang amat bersih. Wa rasulun, dan tidak akan duduk di bawah pokok ni melainkan dia tadi ialah Rasul. Qad khassahullah, yang Allah Subhanahu wa taala telah khususkan kepadanya bil fadaili, dengan sifat-sifat yang mulia. Wa habahu, dan Allah telah kurniakan kepadanya. Thumma qala, kemudian berkata pendeta tadi, li Maisarah, kepada Maisarah, afi ainaihi humrah, adakah pada kedua-dua matanya ada tanda merah? Maksudnya tanda merah tu dia seperti ada bulat dalam matanya, dia seperti sakit mata, tetapi sebenarnya dia bukan sakit mata, tapi ada tanda merah. Istizharan, kerana nak menzahirkan, lil alamati, bagi satu alamat al-khafiyah, yang tersembunyi. Fa'ajabahu, lalu Maisarah menjawab kepada pendeta tersebut, bina'am, dia kata memang pada mata baginda tadi selalunya ada merah seperti orang sakit mata di sebahagian matanya, la tufariqu, yang tidak pernah hilang daripada mata baginda. Fahaqqa, maka tetaplah, ladaihi, di sisi pendeta tersebut, ma zannahu, apa yang dia sangkakan, wa tawakhahu, dan apa yang dia cari selama-lama ini. Faqala ar-rahib, maka berkatalah pendeta Nastura tadi, dialah orang tersebut, wa huwa akhirul anbiya, dialah Nabi yang terakhir yang diutuskan. Wa ya laita anni udrikuhu, dia kata, kalaulah aku dapat hidup pada zaman tersebut sehingga dia tadi diperintahkan untuk menzahirkan dirinya, dan aku akan beriman dengannya. Kemudian pendeta tadi mendekati Nabi Muhammad SAW secara diam-diam, kan jauh daripada Maisarah tadi, lalu mencium kepala baginda sallallahu alaihi wasallam dan mencium kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendeta tadi berkata, amantu bika, aku beriman dengan kamu, aku bersaksi bahawa engkau lah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Taurat. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah mengetahui di sisi kamu ni beberapa alamat yang menunjukkan kepada kamu tadi ialah Nabi yang telah dinyatakan dalam kitab-kitab terdahulu, kecuali satu tanda je aku nak tengok, dia kata. Cuba kamu bukakan belakang badan kamu, kan dia, maka Nabi Muhammad membukakan di belakang badannya, lalu dia melihat tanda kenabian bersinar-sinar, maka dia tadi mencium tanda kenabian tersebut, lalu dia berkata, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa kamu ialah Rasulullah, An-Nabiyul Ummi, Nabi yang Ummi, allazi basyara bika Isa, yang sesungguhnya Nabi Isa telah memberitakan tentang kamu. Fa'innahu qala, sesungguhnya Nabi Isa telah berkata, dan perkataan Nabi Isa tadi diwarisi oleh pendeta-pendeta Nasrani, dia kata tidak akan turun selepasku di bawah pokok ini melainkan an-nabiyul ummiyul hashimil arabiyul makki, melainkan Nabi yang ummi daripada Hashimi, daripada bangsa Arab, daripada Mekah, sahibul haudi wasyafa'ah, pemilik perigi syurga dan pemilik syafaat, sahibul liwa'il hamd, pemilik panji kepujian Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang kedua lah. Bagaimanakah pendeta Nastura tadi menghadap ataupun beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umur baginda 25 tahun. Wa qala li Maisarah, jadi kita sambung perkataan Imam Barzanji. Wa qala, dan berkatalah pendeta Nastura tadi li Maisarah kepada hamba Khadijah tadi, la tufariqhu, jangan sekali-kali kamu meninggalkan orang ini. Wa kun ma'ahu, dan sentiasalah kamu bersama-sama dengannya, bisidqi azmin, dengan keazaman yang benar, wa husni tawiyatin, dan hati yang baik. Maksudnya jangan sekali-kali kamu ada sangka buruk kepada orang ini. Fa innahu, kan sesungguhnya orang ini mimman, dari kalangan orang akramahullah, yang Allah Subhanahu wa taala muliakannya, bin nubuwati, dengan kenabian, wajtabahu, dan Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Kemudian
dalam syarah dinyatakan bahawa Bahira Nastura tadi berkata kepada rombongan-rombongan ataupun orang yang berada di sekelilingnya, demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mendapati di dalam kitab yang berada di sisiku bahawa orang yang turun di bawah pokok ini ialah Rasul daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan dibangkitkan dengan pedang yang terhunus dengan angin yang amat besar. Dia ialah penutup segala nabi-nabi. Siapa yang mentaati ini, nescaya orang tersebut akan selamat, dan siapa yang menderhaka ini, nescaya orang tersebut akan sesat. Dan dalam satu riwayat, semasa Nabi Muhammad pergi pada umurnya 25 tahun membawa barangan Khadijah tadi, maka berlaku perselisihan dalam penjualan antara Nabi Muhammad dengan salah seorang penjual ataupun pembeli tadi. Maka orang tadi berkata kepada Rasulullah, hendaklah kamu bersumpah dengan nama Lat dan Uzza, kerana mereka mengetahui bahawa ahli Arab yang berada di Mekah bersumpah dengan nama Lat dan Uzza. Maka Nabi Muhammad berkata, ma halaftu bihima qat, aku tidak pernah bersumpah dengan nama Lat dan Uzza selama-lamanya sebelum ini. Maka orang tadi berkata, al-qawlu qawluka, maka pertinikahan kita ni, kita peganglah pada pendapat kamu, apa saja yang kamu katakan. Kemudian orang tadi berkata kepada Maisarah, maksudnya secara bersendirian, dia kata, wahai Maisarah, ini orang yang bersama-sama kamu ni ialah seorang Nabi. Demi Allah, yang diriku yang berada di dalam dirinya, inilah orang yang kami dapati, yang pendeta-pendeta kami mendapati sifat-sifatnya ditulis di dalam kutub-kutub, dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian kembali Nabi Muhammad, thumma ada, kita kembali semula kepada kalam Imam Barzanji, thumma ada ila Makkah. Kemudian Nabi Muhammad pulang semula ke Mekah. Jadi diriwayatkan semasa Nabi pulang daripada perdagangan tadi ke Mekah, maka dalam perjalanan pulang tadi, dua daripada unta Khadijah dia menjadi penat, maksudnya tak larat lagi dah nak berjalan. Maka Rasulullah SAW berada di awal rombongan tersebut. Maka Maisarah, dia berasa amat risau, takut ada barang-barang yang hilang. Jadi Maisarah kejar Nabi Muhammad SAW, dan dia memberitahu kepada Nabi SAW bahawa ada dua unta yang sakit, yang tidak boleh berjalan. Maka Nabi Muhammad SAW pergi kepada dua unta tersebut, dan Nabi meletakkan kedua-dua tangan baginda di atas kaki kedua-dua kuda tersebut, dan Nabi membaca, dan Nabi menjampinya. Maka serta-merta kedua-dua tunggangan tadi sehat dan boleh berjalan bersama-sama dengan rombongan tersebut. Fara'athu Khadijatu, ini sambung kepada kalam Imam Barzanji, maka melihat kepada Nabi Muhammad Khadijatu, oleh Sayyidatina Khadijah, muqbilan, Nabi datang. Wahya, padahal Khadijah tadi baina niswatin, di kelilingnya ada perempuan-perempuan, dan pendapat mereka perempuan-perempuan tadi lah hamba-hambanya, fi illiyah, di dalam biliknya. Wa malakan, maksud Khadijah tadi memandang, dia kata wa malakan, ni ada dua malaikat, ala ra'si syarif, berada di kiri kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min dhahhi syamsi qad adhalla, maksudnya dari dhahi, daripada cahaya asyamsi, matahari, qad adhallahu, memayungi, kedua-dua malaikat tadi memayunginya, maksudnya memayungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dengan sayap-sayap malaikat tadi. Ini antara keadaan, maksudnya malaikat tadi zahir dan boleh dilihat oleh ramai orang. Wa akhbaraha, dan apabila sampai, maksudnya Maisarah tadi mengkhabarkan kepada Khadijah, bi annahu, bahawa sesungguhnya Maisarah tadi ra'a zalika, dia melihat, maksudnya dipayungi Nabi Muhammad fi safari kullihi, dalam perjalanan seluruhnya. Dan Maisarah juga mengkhabarkan kepada Khadijah apa yang diberitakan oleh rahib Nastura, dan apa saja wasiatnya Nastura tadi sampaikan, maksudnya jangan tinggalkan Nabi ini. Dan begitu juga Nastura tadi menceritakan tentang pesanan orang yang bertingkah dengan Nabi Muhammad semasa jual beli tadi. Kemudian Imam Barzanji berkata, wa dha'afallahu fi tilka tijarati ribhaha, Allah subhanahu dha'afa, maksudnya menggandakan Allah subhanahu wa ta'ala, fi tilka tijarati, dalam perniagaan tersebut, ribhaha, keuntungannya perniagaan tersebut, wa nammah, dan Allah menambahkannya. Jadi Maisarah berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah memperniagakan harta bagi Khadijah ni dah lebih kata 40 tahun. Tetapi kami tak pernah untung seperti mana untung yang lebih banyak daripada yang kami keluar bersama-sama dengan kamu. Fabana, maka nyatalah li Khadijah, kepada Khadijah, bima ra'at, dengan apa yang dilihat, wa sami'an, dan apa yang didengar, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad ialah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, ilal bariyati, kepada seluruh manusia. Jadi sampai situ habis satu perenggan yang dinyatakan oleh Imam Barzanji menceritakan tentang perniagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Hafiz Ibn Hajar berkata dalam kajian
periwayatan-periwayatan, maksudnya Hafiz Ibn Hajar berkata, aku tidak menjumpai nas bahawa Maisarah tersebut kekal sehinggalah kepada Nabi SAW dibangkitkan pada umur baginda 40 tahun. Dan Sa'id Ibn Musayyab sebagai penutupnya pada cerita tentang perniagaan baginda ni, Sa'id Ibn Musayyab berkata, Nabi Muhammad SAW keluar bersama-sama dengan pakciknya Abi Talib dalam satu rombongan bersama-sama dengan Maisarah, pembantu atau hamba kepada Khadijah. Maka tak kala mereka tadi sedang berjalan pada satu malam yang amat gelap, kan, tiba-tiba datang iblis. Jadi iblis tadi menarik salah satu daripada tali unta tersebut dan memesongkannya daripada jalan. Maka datang Jibril alaihissalam, lalu dia meniupkan iblis tersebut dengan satu tiupan, maka tercampak iblis tersebut kepada bumi Habsyah. Kemudian Jibril tadi mengembalikan semua binatang tersebut kepada rombongan tersebut. Itu salah satu peliharaan Allah SWT semasa Nabi tadi pergi keluar berjalan berniaga. Dan sekarang kita sambung perenggan yang seterusnya yang dinyatakan oleh Imam Barzanji, yang menceritakan tentang bagaimanakah Sayyidatina Khadijah melamar baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinyatakan dalam Sirah Al-Halabiyah, dia kata bagaimanakah Sayyidatina Khadijah, maksudnya akhir sekali berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah dia boleh mempercayai tadi tu. Jadi dinyatakan dalam syarah sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Ishaq bahawa sesungguhnya perempuan-perempuan Quraisy, kebiasaannya mereka tidak akan berhimpun di masjid. Dan satu ketika mereka berhimpun di masjid dan datang satu orang Yahudi. Jadi Yahudi itu berkata, wahai perempuan-perempuan Quraisy, sesungguhnya amat dekat di kalangan kamu ni akan dibangkitkan seorang Nabi. Jadi sesiapa dari kalangan kamu yang mampu untuk menjadi isteri kepadanya, maka hendaklah usahakanlah supaya menjadi isteri kepadanya. Jadi apabila Yahudi tadi bercakap, Padri Yahudi tadi bercakap sedemikian, maka perempuan-perempuan tadi membalingkannya dengan batu. Kecuali Khadijah. Khadijah tadi mengambil perkataan tersebut dan dia tersimpan di dalam dirinya. Jadi sebagaimana kita dah bincang tadi, apabila Maisarah memberitahu kepada Khadijah dengan apa yang dilihat semasa Nabi musafir, malaikat seumpama je dan perkataan Nastura tadi, maka Khadijah tadi berkata di dalam dirinya, sekiranya apa yang dikatakan oleh Yahudi tadi benar, kan, maka sesungguhnya inilah orang yang dimaksudkan oleh Yahudi tersebut. Kemudian kita bincang bagaimanakah Sayyidatina Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Sayyidatina Khadijah dia menghantar salah seorang pembantunya, iaitu Nafisah binti Munayyah sebagai utusan kepada Nabi secara sembunyi-sembunyi kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi tadi pulang membawa barang-barang daripada Syam tadi. Kemudian Nafisah tadi berkata, wahai Muhammad, apakah yang menghalang kamu daripada berkahwin? Maka Nabi berkata, tiada di sisiku harta untuk aku berkahwin dengan harta tersebut. Maka Nafisah berkata, sekiranya kamu tadi telah dicukupkan segala keperluan tersebut dan kamu tadi diajak kepada harta, dan diajak kepada kecantikan, kepada kemuliaan dan kepada segala keperluan yang cukup, ala tujib, hendakkah kamu tadi menerima lamaran tersebut? Maka Nabi SAW bertanya, faman hi, siapakah perempuan tersebut? Maka Nafisah berkata, Khadijah. Kemudian Nabi berkata, bagaimanakah hendakku untuk menyempurnakan perkara tersebut? Jadi dan dinyatakan bahawa Nafisah tadi kembali semula kepada Khadijah memberitahu tentang perkara tersebut. Kemudian Khadijah pun mengaturlah majlis untuk dihadiri, bertunang dan seumpamanya. Jadi Imam Barzanji berkata, fa khatabathu, meminang baginda akan Nabi Muhammad SAW oleh Sayyidatina Khadijah, li nafsiha, untuk dirinya sendiri, az-zakiyah, yang amat suci, litashumma, agar dia tadi dapat menghidu, minal imani bihi, keimanan dengan Nabi Muhammad SAW, tiba, wangian, rayyah, yang mempunyai bauan yang amat wangi. Maksud dia kata, sekiranya dia tadi bersama-sama dengan Nabi sebagai isteri, maka dia akan lebih dekat dapat merasai keimanan dan lebih dekat dapat merasai kewangian baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara a'mamahu, lalu Nabi Muhammad memberitahu kepada pakcik-pakciknya, bima, dengan perkara, da'athu, yang mengajak ataupun meminta kepada perkara tersebut, ilaihi, kepada Nabi Muhammad, ilaihi, kepada perkara tersebut, hadhil barratu, oleh ini perempuan yang amat baik, at-taqiyatu, yang amat bertakwa. Faraghibu, maka pakcik-pakcik baginda sallallahu alaihi wasallam amat bergembira, bersetuju,
fiha, pada Khadijah tersebut, li fadlin, kerana akhlaknya yang amat mulia, wa dinin, kerana agamanya, wa jamalin, kerana kecantikannya, wa hasbin, dan nasabnya. Kulun, padahal ramai minal qawmi, daripada bangsa-bangsa Quraisy, yahwahu, ingin kan menjadikan Khadijah tadi sebagai isteri mereka. Jadi dinyatakan dalam syarah bahawa sesungguhnya Khadijah binti Khuwailid ialah seorang perempuan yang amat kuat, kan, maksudnya perempuan yang amat kental, kuat semangatnya. Yang di samping apa yang Allah kurniakan kepadanya daripada kemuliaan dan kebaikan. Khadijah pada ketika itu ialah perempuan Quraisy yang paling mulia sekali nasabnya, paling banyak sekali hartanya, dan paling cantik dari kalangan mereka. Dan Khadijah digelar di zaman jahiliah sebagai At-Tahirah, maksudnya perempuan yang amat suci. Dan dia digelar sebagai Sayyidatu Quraisy, penghulu dari kalangan perempuan kepada bangsa Quraisy. Kemudian Imam Barzanji berkata, wa khataba Abu Talib, maka membaca khutbah Abu Talib, wa asna alaihi, dan memuji Allah, memuji kepada ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da an hamidallah, setelah dia tadi memuji Allah Subhanahu wa taala, bimahamida, dengan pujian-pujian saniyah yang amat tinggi. Dan ini diriwayatkanlah tentang bagaimanakah khutbah Abu Talib semasa sebelum majlis perkahwinan tadi. Jadi sebagai terjemahannya, Abu Talib berkata, kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kami dari kalangan zuriat Nabi Ibrahim, dan dari kalangan zuriat Ismail, dan daripada keturunan Ma'ad-din, dan daripada unsur daripada Mudar, dan kepujian kepada Allah juga yang menjadikan kami sebagai penjaga rumahnya, dan menjadikan kami tadi orang yang menguruskan tanah haramnya, dan mengurniakan kepada kami satu rumah yang bernama Kaabah tadi, yang dihadiri oleh semua manusia, kan, tanah haram yang aman, dan menjadikan kami sebagai pemimpin kepada manusia. Jadi setelah Abu Talib membaca mukadimah tersebut, kemudian Abu Talib berkata, sesungguhnya anak saudaraku ini, iaitu Nabi Muhammad, iaitu Muhammad ibn Abdullah, dia tidak boleh tidak ditimbang Nabi Muhammad dengan mana-mana lelaki, melainkan anak saudaraku ini lebih daripada orang tersebut, daripada segi kemuliaan, kecerdikan, akal, dan kelebihan. Wa in kana fil mali qalla, sekalipun dia tadi tidak mempunyai harta yang banyak, kerana sesungguhnya harta tadi ialah bayangan yang akan hilang, perkara yang menghalang, dan pinjaman yang akan dikembalikan semula. Dan Abu Talib berkata, huwa, sesungguhnya anak saudaraku ini, wallah, demi Allah, akan mempunyai satu keadaan masa depan yang amat besar, dan mempunyai satu urusan yang amat agung. Dan sesungguhnya dia telah datang untuk meminang kepada kamu, menzahirkan keinginannya kepada salah seorang orang perempuan yang amat mulia dari kalangan kamu, iaitu Khadijah. Jadi itulah khutbahnya yang dibaca, yang diucapkan oleh Abu Talib. Kemudian dan dia telah memberikan, dikata dia memberikan mas kahwin yang terdahulu dan terkemudian sebanyak 12 uqiyah wa nasyan. Dari 12 uqiyah wa nasyan ni, kalau kita bilang, maksudnya satu uqiyah dia merujuk kepada 40 dirham. Dan kalau kita darabkan dengan 12, dia akan jadi 480. Dan nasyan tadi maksudnya separuh uqiyah, dia merujuk kepada 20. Jadi kalau kita gabungkan kesemuanya ialah 500 dirham. Dan satu dirham hari ini lebih kurang dalam RM20. Jadi kalau kita darabkan 500 dengan RM20, maksudnya mas kahwin Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Khadijah ialah sebanyak RM10.000 anggarannya lah. Kemudian Imam Barzanji berkata, waqala, maksud berkatalah Abu Talib, wahwa, sesungguhnya Nabi Muhammad tadi, wallahi ba'du, setelah ini, lahu naba'un azim, dia akan mempunyai kisah yang amat agung, yuhmadu, yang akan dipuji, fihi, padanya, surahu, perjalanan hidupnya. Fazawwajaha, maka menikahkan akan Khadijah minhu, dengan Nabi Muhammad SAW, abuha, bapa kepada Khadijah. Waqila, ni kita baca baca perkataan Imam Barzanji. Waqila ammuha, pakcik, saudara kepada Khadijah yang menikahkan. Waqila akhuha, sekarang riwayat mengatakan saudaranya, adik-beradiknya. Lisabiqi, kerana yang terdahulu, sa'adatiha, kebahagiaan Khadijah al-azaliyati, semenjak azali. Maksudnya dia dipilih berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW kerana telah terdahulu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, sesungguhnya dia ialah orang yang bahagia. Wa auladaha kulla auladihi, jadi melahirkan setiap anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah Taala menjadikannya
melahirkan ke semua anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam, melainkan anak yang bismil khalili sama, anak yang dengan nama Khalil, iaitu Ibrahim, samahu, yang Nabi Muhammad menamakannya. Maksudnya ke semua anak-anak baginda yang daripada Sayyidatina Khadijah, kecuali Ibrahim dia daripada Maryah al-Qibtiyah. Jadi sebelum kita berhenti tadi, kita bacalah beberapa perincian tentang kelebihan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dari segi nasabnya, nasab Sayyidatina Khadijah, dia bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada datuknya, iaitu Qusay. Jadi dari kalangan isteri Nabi Muhammad SAW, dia adalah isteri yang paling dekat nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan daripada sudut kelebihan Sayyidatina Khadijah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wastafaki pada kisah Nabi Maryam, ya, wastafaki ala nisa'il alamin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memilih Sayyidatina Maryam di atas nisa, di atas perempuan-perempuan seluruh alam. Jadi dalam tafsir yang nyatakan, Ibnu Katsir berkata Sayyidatina Maryam dia amat mulia ke atas semua perempuan di zaman tersebut. Maksudnya mulia di zaman dia saja. Fa inna Khadijata, sesungguhnya Sayyidatina Khadijah afdalu minha, lebih afdal daripada Sayyidatina Maryam. Jadi dia tidak merujuk kepada Maryam tadi mulia melebihi semua perempuan dunia dan akhirat, bahkan di zamannya saja, kerana Sayyidatina Khadijah lebih afdal daripadanya. Jadi dalam tafsir ini yang tengah apabila Allah Taala menurunkan ayat warabbaka fakabbir, maka Sayyidatina Khadijah dialah orang yang pertama sekali bertakbir dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, fakabbir tadi. Dan Imam Bukhari menyatakan dalam sahihnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, sesungguhnya Rasulullah bersabda khairun nisa'iha Maryam, perempuan yang paling baik sekali di zaman dahulu ialah Sayyidatina Maryam, dan perempuan yang paling baik dari kalangan umatku ialah Khadijah. Dan Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata khairun nisa'il alamin arba'un, sebaik-baik perempuan di seluruh alam semesta ni ada 4. Pertama ialah Maryam bintu Imran, Sayyidatina Maryam, wa ibnatu Muzahim imratu Fir'aun, maksudnya Asia. Dan yang ketiga ialah Khadijatu bintu Khuwailid, dan keempat ialah Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata satu ketika Nabi Muhammad SAW masuk kepada Sayyidina Khadijah, wahia fil maut, pada ketika Sayyidina Khadijah sedang sakit, hendak meninggal dunia. Faqala, maka Nabi berkata, ya Khadijah, wahai Khadijah, sekiranya kamu bertemu dengan madu-madu kamu, fa'aqri'ihin minnis salam, maka Nabi kata tolonglah sampaikan salamku kepada mereka. Jadi Khadijah berkata, wahai Rasulullah, hal tazawwajta qabli, kau pernah berkahwin ke sebelum berkahwin denganku? Jadi Nabi berkata tidak. Dan dia kata walakinnallaha, tetapi Allah Subhanahu wa taala zawwajani Maryam bintu Imran wa Asiyah imrata Fir'aun wa Kulthum ukhta Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menikahkan aku dengan Maryam binti Imran, maksudnya ibu kepada Nabi Isa, wa Asiyah imratu Fir'aun, isteri kepada Fir'aun, wa Kulthum ukht Musa, ialah adik-beradik kepada Nabi Musa. Dan daripada Zuhri berkata adalah Khadijah ialah orang yang pertama beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, sama ada dari kalangan lelaki ataupun daripada kalangan perempuan. Dan satu ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata wahai Rasulullah, maksudnya hadhihi Khadijatu qad atatka, sesungguhnya ini Khadijah ni dah datang kepada kamu, kan bersama-samanya ada makanan, minuman. Dan sekiranya Khadijah tadi sampai kepada kamu, maka kamu bacakanlah salam, sampaikanlah salam daripada Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan juga salam daripadaku kepadanya. Dan Allah beritakan gembira kepada Khadijah tadi dengan satu rumah di dalam syurga. Maksudnya Allah kurniakan dia satu rumah di dalam syurga. Jadi itulah sebagai membalas jasa Khadijah radhiyallahu anha. Dia sememangnya apabila berkahwin dengan Nabi Muhammad, dia menyediakan rumah tempat tinggal untuk Nabi Muhammad. Di situlah rumah Nabi berdakwah dan seumpamanya, menyambut tetamu dan min qasabin. Jadi dalam hadis ni Jibril berkata Allah menyediakan rumah min qasab, la sakhaba fihi wala nasab. Jadi la sakhaba tu maksudnya tiada bunyi yang bising, bunyi pertelingkahan di dalam rumah tersebut. Maksud rumah dalam syurga yang diberi kepada Khadijah tadi ialah rumah yang aman, tenang, tiada bunyi bising. Dari situ diisyaratkan kepada salah satu akhlak Sayyidatina Khadijah, maksudnya dia tidak pernah mengangkat suara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala kurniakan satu rumah yang tiada orang bising di dalamnya. Dan terakhir sekali wala nasab, dalam rumah tersebut, rumah dalam syurga tadi tiada kepenatan. Ini kita maklumlah bahawa apabila Sayyidatina Khadijah dia telah berpenat di dunia berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syurga lah tempat untuk dia tadi berehat. Maka satu dalam hadis yang lain, Sayyidatina Fatimah bertanya kepada Rasulullah, wahai ibuku, di manakah
wahai Rasulullah, di manakah ibuku Khadijah? Maka Nabi SAW berkata, fi baitin min qasab. Kan sesungguhnya dia berada di dalam rumah, di dalam syurga, kan, daripada qasab. Jadi qasab ni kalau kita rujuk dalam terjemahan, dia ialah apa saja tumbuhan yang batangnya dia mempunyai rongga di tengah. Itu dia panggil sebagai qasab. Jadi saya nak Fatimah berkata, adakah di qasab seperti mana buluh lah di tempat kita ni, buluh yang berada di muka bumi ni? Maka Nabi kata tak, yang dimaksudkan dengan qasab yang dikurniakan kepada Khadijah tadi ialah satu batang qasab tadi tu, dia tadi disusun ataupun dibuat daripada mutiara-mutiara dan diperbuat daripada batu-batu batu delima. Itulah kurniaan yang Allah beri kepada Sayyidatina Khadijah. Kemudian kita rujuk kepada bagaimanakah Sayyidatina Khadijah tadi. Dia adalah seorang perempuan yang amat tinggi ilmunya. Dengan sebab ketinggian ilmu tadilah dia boleh mengenali Nabi Muhammad SAW dan dia boleh menjadikannya sebagai suaminya. Jadi dinyatakan bahawa Sayyidatina Khadijah dia sentiasa berulang alik kepada kepada sepupunya, iaitu Waraqah bin Naufal, dan dia akan berjumpa dengan Waraqah bin Naufal menceritakan mimpi-mimpi yang dia tadi lalui, ataupun menceritakan tentang bisikan-bisikan ataupun lintasan-lintasan di dalam hatinya. Jadi Waraqah bin Naufal itu ialah guru kepadanya yang menjaga kerohaniannya. Dan diriwayatkan daripada Talhah bin Umar, dia berkata telah sampai kepadaku riwayat bahawa sesungguhnya Khadijah dia selalu berulang alik kepada hamba Ibn al-Hadrami. Jadi hamba kepada Ibn al-Hadrami tadi, kana Nasraniyan, dia membawa agama yang benar daripada agama Nabi Isa, wa kana sahibah kutub, dan dia tadi mempelajari ilmu-ilmu kitab-kitab yang daripada zaman terdahulu. Dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan beberapa ulama lain, sesungguhnya satu ketika Sayyidina Khadijah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah yang nak aku bacakan sekiranya aku ni tawaf di Kaabah? Maka Nabi SAW berkata kepada Khadijah, sekiranya kamu tadi tawaf, kamu bacalah Allahumma gfir dhunubi wa khata'i wa amdi wa israfi fi amri innaka in lam taghfir li tuhlikni. Dia kata, sekiranya kamu tawaf tadi, kamu bacalah, wahai Allah, ampunkan dosaku, kesilapanku, sengaja, segala yang aku membazirkan, segala pembaziran yang berlaku dalam urusanku. Sesungguhnya kamu tidak mengampunkan daku, nescaya kau akan membinasakan daku. Jadi itu kita dapat lihat bagaimana Sayyidatina Khadijah dia sentiasa mempelajari. Dan apabila dia berkahwin dengan Nabi Muhammad, dia juga mempelajari, bertanya tentang amalan-amalan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan kita rujuk kepada salah satu, apabila dia tadi mempunyai ilmu yang tinggi di sisi Khadijah alaihissalam, maka ilmu itu dia akan mewariskan salah satu sifat yang dipanggil sebagai khasyah. Jadi Imam Al-Biqai menyatakan dalam tafsirnya semasa mensyarahkan firman Allah Ta'ala, innama tunzirul lazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya kamu, wahai Nabi Muhammad, kamu hanya boleh memberi amaran kepada orang yang takutkan kepada Tuhan mereka. Jadi Imam Biqai berkata, tidak pernah kami mengetahui mana-mana manusia yang ketakutan terhadap Allah menyamai dengan ketakutan yang berada di sisi Khadijah dan Siddiq, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maksudnya disebabkan mereka tadi manusia yang amat tinggi ilmunya, maka mereka lah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita merujuk kepada infak, kan, bagaimanakah Sayyidatina Khadijah menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam tafsir dinyatakan apabila Allah Ta'ala berkata dalam Quran, maksud Imam Alusi berkata, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, Allah mendapati kamu tidak mempunyai harta, wahai Nabi Muhammad, fa'aghna, lalu Allah menjadikan kamu manusia yang kaya. Jadi Imam Alusi berkata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada Nabi Muhammad SAW tadi harta, pertamanya dengan keuntungan daripada ataupun yang dia pergi tadi membawa barang-barang perdagangan Khadijah alaihissalam. Itu pertama. Lepas itu yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan Nabi tadi kaya, mempunyai harta dengan harta yang diberikan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, dengan harta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang keempat, dengan harta-harta rampasan daripada peperangan. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW satu ketika Nabi Muhammad masuk dan bertemu dengan Sayyidina Khadijah. Dalam keadaan Nabi tadi amat rusing, maka Sayyidina Khadijah bertanya kepada Nabi, apakah masalah yang berlaku? Kan, maka Nabi berkata, sekarang ialah zaman kemarau, kan, zaman manusia tiada makanan. Jadi Nabi kata, sekiranya aku menggunakan hartamu untuk bersedekah,
maka harta kamu akan habis dan aku akan berasa amat malu. Dan sekiranya aku tidak mengambil harta ni untuk bersedekah kepada orang yang susah, tak ada makanan di luar sana, akhafullah, aku amat takutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Nabi berkata sedemikian, fada'at Quraisyan, maka Sayyidina Kharijah memanggil Quraisy, wa fihim, dan pada ketika itu sahabat baginda iaitu Abu Bakar Siddiq ada dalam majlis tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia meriwayatkan, dia kata Sayyidina Kharijah dia mengeluarkan kesemua duit dinar yang dia ada, dan dia tadi meletakkan duit dinar tadi di depannya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi Sayyidina Abu Bakar berkata, banyaknya duit dinar yang diletakkan oleh Sayyidina Kharijah tadi, sehingga dia jadi membentuk seperti bukit. Duit dinar tadi membentuk seperti bukit, sehingga Sayyidina Abu Bakar kata, aku tak dapat tengok orang yang berada di depanku, kerana banyak sangat duit dinar yang diletakkan di hadapan Quraisy tadi. Dan apabila Sayyidina Kharijah dah meletakkan duit dinar tadi, kemudian Sayyidina Kharijah berkata, Ishhadu, bersaksilah wahai Quraisy, anna hadzal mal, sesungguhnya harta yang aku letakkan di hadapanku, maluhu, ialah harta Nabi Muhammad SAW, ialah harta kepada suamiku Muhammad. Insya'a farraqahu, insya'a amsakahu. Sekiranya dia ingin, dia bahagikanlah kepada siapa yang dia kendaki, dan sekiranya dia ingin, disimpanlah harta tersebut. Kisah tadi dinyatakan oleh Imam An-Nasaiburi di dalam tafsirnya. Dan itulah betapa banyaknya harta Sayyidina Kharijah. Dan kalau kita tengok emas tadi, maksudnya sekarang ni emas yang jongkok emas, kalau yang dibuat besar ni, jongkok emas sekarang ni yang paling besar di dunia, yang lebih kurang beratnya dalam 250 kilo. Jongkok emas ni yang besar ni saja, kan, dia punya nilai ialah sebanyak 65 juta. Jadi bayangkan emas sebesar gunung yang menghalang, kan, orang yang berada di depan. Betapa banyaknya harta Sayyidina Kharijah yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhir sekali kita merujuk tentang kewafatan Sayyidina Kharijah radhiyallahu anha. Dari Ibnu Hajar Asqalani berkata, Sayyidina Kharijah meninggal dunia setelah kebangkitan Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi dibangkitkan umur 40 tahun, selepas tu dia meninggal dunia bi'ashra sinin, 10 tahun selepas tu pada bulan Ramadan. Dan dia bersempat bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun atas pendapat yang paling sahih sekali. Dan dinyatakan bahawa Imam Badruddin Al-Aini berkata, kewafatan Kharijah radhiyallahu anha setelah kewafatan Abi Talib sebanyak 3 hari. Dan sebagai penutupnya kita nyatakan tentang keingatan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Kharijah. Maksud Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya menyebut saja nama Kharijah, maka Nabi akan memujinya, dan Nabi akan memperbanyakkan dan membuat pujian-pujian yang amat baik. Sehinggalah satu ketika Sayyidah Aisyah berkata, aku berasa amat cemburu. Jadi dia bertanya kepada Nabi, mengapa kamu sangat banyak menyebut, kan, menceritakan tentang Khadijah tadi? Maka sesungguhnya Allah telah mengganti kamu dengan ramai isteri-isteri yang lain. Maka akhir sekali Nabi berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah menggantikan aku dengan mana-mana perempuan yang lebih baik, daripada Khadijah tersebut. Sesungguhnya dia telah beriman denganku, tak kala semua manusia mengkufurkan daku, dan dia telah membenarkan daku, tak kala manusia mendustakan daku, dan dia telah memberikan hartanya kepadaku, tak kala manusia tadi menjauhkan diri daripadaku, dan Allah Ta'ala merezekikan kepada daku daripadanya anak dan zuriat, tak kala Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberikan daku zuriat dengan mana-mana perempuan yang lain. Jadi itulah pujian dan ingatan Nabi Muhammad SAW kepada isterinya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi moga-moga kita dapat mengambil pengajaran dan kita dapat mengetahui manusia-manusia yang amat berjasa kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu tujuan lah kita membaca kisah kelahiran atau kitab-kitab maulid Nabi Muhammad SAW, untuk kita tadi mengetahui siapakah yang berjasa kepada Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, kan, sebelum Islam tadi berkembang luas dan seumpamanya. Dan sebagai penutupnya, Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Isa, maksudnya Nabi Isa Ibn Maryam, di dalam kitab Injil. Maka Allah SWT memberitahu, kan, tentang nasihat-nasihat kepada Nabi Isa AS. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, ambillah kitab tadi dengan kekuatan. Dan akhir sekali Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, hendaklah kamu tadi mengarahkan umat kamu untuk beriman dengan Allah, dan hendaklah dia beriman juga dengan Rasul
seorang Nabi yang akan datang pada akhir zaman. Dan hendaklah kamu mengarahkan mereka untuk membenarkan, beriman dengan Nabi tersebut, mengikut Nabi tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan beberapa sifat Nabi tadi. Jadi salah satu sifat yang Allah Ta'ala nyatakan kepada Nabi Isa, innama nasluhu minal mubarak. Minal mubarakah. Sesungguhnya zuriat kepada Nabi tersebut, minal mubarakati, daripada seorang perempuan yang amat diberkati. Dari perempuan yang amat diberkati itu dimaksudkan ialah Khadijah, wahai Nabi Isa. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Isa, sesungguhnya perempuan tersebut, iaitu Khadijah tadi, laha baitun min lu'lu'. Ini sebagaimana kita dah bincangkan tadi. Allah bagi tahu kepada Nabi Isa, perempuan dari itu, yang akan mendatangkan zuriat kepada Nabi akhir zaman tadi, dalam syurga dia dikurniakan dengan satu istana, kan, daripada mutiara, min qasabin, daripada tiang-tiang yang amat cantik, musal bizahab, yang akan disambungkan dengan emas. La yusma'u fihi adha, yang tidak akan didengar pada rumah atau pada tempat tersebut bunyi-bunyi yang menyakitkan, wala nasab, dan sesungguhnya tidak ada apa-apa kepenatan, laha ibnatun, dan sesungguhnya perempuan tadi yang dipanggil al-mubarakah tadi, dia akan mempunyai seorang anak perempuan, yakni Fatimah, iaitu Fatimah, dan kemudian sehinggalah akhir apa dia arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maksud nak dinyatakan kepada kita bahawa kisah tentang Khadijah ni telah dinyatakan dalam kitab-kitab terdahulu, dan dari orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui secara terperinci tentang Nabi Muhammad SAW, dan bukan tentang Nabi saja, bahkan tentang isterinya, tentang anaknya, dan tentang cucu-cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Imam Barzanji berkata, atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syaziyyan min salatin wa taslimin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi insyaAllah kita berhenti dululah pada perenggan yang ke-12 ni. Sekarang Allah Ta'ala izin kita sambung tentang kisah bagaimanakah Nabi SAW meletakkan Hajar Aswad pada ketika umurnya 35 tahun. Wallahu ta'ala alam. Dan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.